Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak bincangkan pasal pergerakan dan pertumbuhan manusia. Okey, yang pertama kita tengok pergerakan dan pertumbuhan manusia. Apa itu pergerakan dan pertumbuhan manusia? Hari ini kita hanya belajar pasal pergerakan saja. Okey, pergerakan dan pertumbuhan manusia. Sistem rangka dan otot memulihkan manusia bergerak. Sistem rangka tu adalah sistem tulang dan otot tu adalah kita punya otot lah. Kalau dalam bahasa mudah, kalau kamu nak faham, otot tu sebenarnya adalah daging. Kalau kita makan daging tu, ayam ke ataupun lembu, itu sebenarnya adalah otot. Pengecutan dan pengenduran otot rangka ni dia menghasilkan pergerakan. Jadi bila otot terkecut dan juga mengendur, dia akan menghasilkan pergerakan. Jadi macam kalau tengok kan, bila kita berjalan, otot kita akan memanjang dan memendek. Bila memanjang, kita akan luruskan kaki. Bila memendek, kita akan bengkokkan kaki. Jadi benda tu dia bergerak secara antagonis. Tengok nak, otot rangka bertindak secara berpasangan dan berlawanan antara satu sama lain. Dikenali sebagai otot antagonis. Macam kita berjalan, bila kita jalan, kita luruskan kaki, otot kita memanjang. Tapi apabila kita angkat kaki sikit, dia akan memendek. Itu yang dipanggil sebagai otot antagonis. Kalau otot tu tak boleh memanjang dan memendek, maksudnya kita tak boleh berjalan. Kaki kita tak boleh ditarik ke depan ataupun ke belakang. Okey, seterusnya kita tengok pergerakan otot juga membolehkan manusia berjalan, melompat, berlari, berenang, merangkak dan juga mengangkat barang. Semuanya adalah atas pergerakan otot. Okey. So kalau kita tengok sini, pergerakan antagonis untuk membengkokkan dan meluruskan lengan. Okey, kat sini dia akan ada dua jenis otot. Satu kat depan, satu kat belakang, yang dikenali sebagai otot bicep dan juga otot tricep. Otot bicep ni, bila kita nak angkat, membengkokkan tangan, otot bicep akan mengecut. Mengecut maksudnya memendek. Bila memendek, kita akan tarik tulang yang dekat tangan kita tu supaya ke atas. Jadi bila otot bicep mengecut, otot tricep akan mengendur, iaitu memanjang. Lepas tu kita tengoklah, bila meluruskan lengan, okey, otot bicep pula akan mengendur ataupun memanjang. Manakala otot tricep pula akan mengecut. Kamu cuba try buat dekat tangan kamu sendiri dan kamu rasa macam mana otot tu mengembang dan mengecut. Okey, itu yang namanya otot bersifat antagonis. Maksudnya dia mesti salah satu berlawanan. Kalau satu mengecut, satu akan mengendur. Satu mengendur, satu lagi akan mengecut. Okey, kita tengok pula fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Sendi ialah tempat pertemuan antara dua ataupun lebih tulang. Dia ada banyak, tengok dekat gambar ni pun ada banyak sendi yang kita tengok. Kat jari kita tu ada dalam 1, 2, 3, 4, 5. 5 3 kali 4, 12 tambah 2, 14. Dekat jari saja kita punya sendi. Kita tak kira seluruh badan kita yang mempunyai sendi. Okey, fungsi dia apa? Fungsi dia untuk bergerak. Tapi ada dua jenis pula sendi. Okey, sendi ada sendi bergerak dan satu lagi sendi tidak bergerak. Sendi bergerak contohnya sendi ensel pada siku, lutut, kaki. Okey, tapi ada pula sendi tidak bergerak. Sendi yang tidak membenarkan bahagian anggota bergerak. Contohnya sendi pada tengkorak. Tengkorak kita ni dia ada kepingan-kepingan. Dia ada sendi tapi dia ada kepingan-kepingan dia. Tapi kepingan tu dia tak boleh bergerak. Tapi banyaknya dalam dekat badan kita ni adalah sendi yang bergerak supaya kita boleh bergerak dengan mudah. Okey, ini contoh sendi bergerak. Okey, ada situ tendon, ada situ ligament, ada situ sendi ensel. Sendi tu
join antara dua tulang, dua tulang apa besar. Okey, dan disambung dengan ligamen. Lepas tu kalau kita tengok sini dekat tulang tu pula otot tricep dengan bicep, dia akan disambungkan ataupun disambungkan, dilekatkan pada tulang di sebelah dia menggunakan tendon. Okey, sini ada radius dan juga ada tulang ulna. Seterusnya kita tengok ligamen. Apa itu ligamen? Ligamen adalah sambungan antara dua otot dengan apa tulang. Okey, ia adalah tisu penghubung yang liat, kenyal dan juga kuat. Dia sangat kuat, dia sangat liat dan juga dia sangat kenyal yang menyambungkan dua tulang. Sifatnya kuat dan kenyal ini membuatkan ligamen dapat mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Jadi bila berlakunya proses otot antagonis tu, ligamen tu sama ada dia akan menarik tulang yang disambungnya tu ataupun dia akan melepaskan. Itu yang fungsi ligamen. Okey, seterusnya kita tengok pula apa itu otot. Otot ialah tisu gentian yang selari antara satu sama lain. Maksudnya dia bentuknya dalam bentuk yang selari. Sel otot mengandungi mitokondria. Okey, apa dia sel apa yang mempunyai mitokondria tu? Mitokondria tu adalah yang menjana tenaga untuk mengecut dan juga mengendurkan otot. Jadi dia akan mengecut dan mengembang. Jadi dia kalau kata mengecut, dia akan sama-sama ramai-ramai yang dalam apa dia satu gentian tu, dalam satu gentian tisu tu dia akan semua sekali akan mengecut. Bila dia mengendur, semua sekali dia akan mengendur. Ini adalah otot. Kalau kamu tengok dekat daging kan dia ada urat yang memanjangkan. Itu adalah gentian otot. Okey. So kita tengok pula kat sini, itu adalah fungsi cecair sinovial, rawan dan tendon pada sendi. Okey, ini kita boleh contohkan dekat lutut ataupun dekat siku. Tapi selalunya ni lagi senang kita bincang dia dekat lutut. Kalau orang tua-tua ingin tengok dia sakit lutut. Salah satu sebab dia sakit lutut ada dua sebab. Yang pertama mungkin disebabkan dia punya cecair sinovial dia adalah dah dia habis, ataupun dia punya tulang rawan tu yang di ujung-ujung tulang tu mengalami kehausan. Maksudnya dia makin nipis. Okey, kita tengok sekarang cecair sinovial dia berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Jadi cecair sinovial ini juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi. Jadi macam kamu orang yang muda, awak takkan rasa sakit bila kamu berjalan sakit lutut, sebabnya kamu ada banyak lagi cecair sinovial ni. Okey, tapi bila sampai satu tahap bila tua, cecair ini akan mula kering. Dekat situ orang-orang dewasa ataupun orang tua akan mula rasa sakit lutut. Bila sampai satu tahap boleh pergi jumpa doktor, kena cucuk pula cecair sinovial ni. Okey, seterusnya rawan. Rawan ataupun tulang rawan bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran. Tulang rawan ni dia macam tulang putih dekat ayam tu. Fungsi dia untuk jadi pad. Okey, pad untuk antara dua tulang tu dia tak akan bergeser. Itu adalah fungsi rawan. Kita tengok pula tendon. Tadi dah cerita dah, ni cerita lagi sekali. Tendon ialah tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang. Tendon terdiri pada gabungan gentian yang bersifat kuat dan kenyal. Daya pengecutan otot akan dipindahkan kepada tulang melalui tendon. Tendon inilah akan menyebabkan tulang tu tertarik ke depan ataupun mengecut ke belakang. Okey, so kita tengok masalah berkaitan dengan sendi dan otot dalam kehidupan harian. Contoh kat sini paling yang ada dua saja. Satu, kecederaan pada sendi dan otot
yang disebabkan oleh aktiviti fizikal. Contohnya bersukan ataupun bergerak, berjalan. Selalunya kalau kecederaan pada sendi dan otot ni berlaku pada olahraga. Lari-lari tiba-tiba dia cramp. Itu adalah disebabkan oleh sendi dan otot. Dia punya, kalau kita tu jalan-jalan lama-lama terduduk, kita cramp. Itu sebabnya otot tu dia penat dan dia tak boleh mengecut sama ataupun dia tak boleh mengendor pada masa yang kita nak. Itu sebab kita rasa cramp. Okey, seterusnya kita tengok sakit lutut dalam kalangan warga tua. Sakit lutut macam cikgu cerita tadi, sama ada dia punya cecair sinovial dia dah kering, ataupun tulang ataupun dia punya rawan dekat tulang tu dah haus. Bila dia dah haus, dia menyebabkan dua-dua tulang tu bergeser dan menyebabkan sakitlah lutut tu. Okey, itu adalah ini adalah konten untuk tajuk hari ni. Jadi keyword untuk nota ni adalah saya suka bersukan. Terima kasih. Awak kena jawab dan PM saya kat tepi. Saya nak tengok awak dengar tak dengar video ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.